datang, kami ucapkan selamat datang ke Sarawak. Deruan ombak sudah kedengaran. Seluruh mata tertumpu di Sungai Batang Lupar yang pernah menghadirkan gerun dengan legenda Bujang Senang. Namun bukan sang buaya yang ditunggu pengunjung-pengunjung di tebingan sungai ini. Mereka datang untuk menyaksikan fenomena yang hanya berlaku di 4 batang sungai di Sarawak, iaitu benak. Anak-anak muda peminat sukan ekstrim mengambil kesempatan untuk meluncur benak dan menguji kemahiran meluncur mereka. Namun benak hanyalah salah satu tarikan di lokasi yang ingin dikunjungi kru kami untuk episod kali ini. Mungkin ramai yang sudah dapat meneka di mana lokasi kami. Jadi, sini kita tok, saksikan selepas ini. Hai, Assalamualaikum. Terbaiklah korang ni. Waktu ni, hari ni memang confirm terpacak depan TV nak menyaksikan sini kita tu. Minggu ni nak bawa anda ke mana? Kita ke Seri Aman. Tahulah, pesta benak memang terkenal dengan Seri Aman. Tapi kita nak teroka apa lagi perkara-perkara menarik, tempat-tempat menarik yang ada di Seri Aman. Seri Aman ni, kalau daripada Bandar Raya Kuching, perjalanan dalam 3 ke 4 jam. Tapi sekarang saya dah dalam perjalanan daripada Kuching ke 2 jam. Di Pekan Lacau. Kita singgah dulu di Pekan Lacau ni. Dalam 45 minit lagi sampai ke destinasi. Tempat ni menarik tau. Boleh beli belah, ada makanan, ada ikan, buah-buahan, nak singgah pergi tandas, nak solat pergi surau pun boleh. Jangan lupa, jangan pergi mana-mana. Sekejap lagi kita jumpa sini kita tok di mana? Seri Aman. Seperti di Pekan Lacau ini, banyak kedai yang menjual makanan, minuman serta buah-buahan untuk menyegarkan diri. Selain itu, ada juga aksesori-aksesori tradisional buatan tangan dijual untuk dijadikan koleksi atau cenderahati. Setelah berehat di Pekan Lacau, saya meneruskan perjalanan untuk ke Seri Aman. Ketika musim perayaan dan cuti sekolah, keadaan jalan akan lebih sesak daripada biasa. Pengguna-pengguna jalan raya sering diingatkan untuk menjaga had laju kenderaan dan berhati-hati terutama ketika cuaca hujan. Jalan sehala yang ada kalanya dilalui oleh kenderaan berat kadangkala mengganggu rentak perjalanan anda ke Seri Aman dan daerah-daerah lain di Sarawak. Namun begitu, semua ini bakal menjadi sejarah apabila Lebuh Raya Pen Borneo dari Tanjung Datu Sarawak sehingga ke Sabah siap beberapa tahun lagi. Bayangkan perjalanan ke Seri Aman yang memakan masa 3 jam mungkin hanya mengambil masa selama 2 jam, lebih-lebih lagi dengan adanya jajaran-jajaran yang memendekkan lagi jarak dan melancarkan perjalanan Lebuh Raya 2 hala. Dalam perjalanan daripada Kuching ke Seri Aman ni, saya sempat melalui kawasan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo. Sebuah pembinaan yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Sarawak. Bayangkan, daripada Kuching ke Seri Aman ni, dengan adanya pakej-pakej pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo ni yang sedang giat dijalankan, perjalanan daripada Kuching ke Seri Aman dan juga daerah-daerah lain di Sarawak akan menjadi lebih pendek. Lebuh Raya akan menjadi lebih luas, yang 2 lorong jadi 4 lorong. Di perjalanan akan lebih cepat. Jadi semua rakyat Sarawak memang berterima kasih dengan pembinaan ni. Sektor ekonomi juga akan bertambah pesat dan lebih giat dijalankan. Tidak lama kemudian saya pun tiba di Seri Aman. Wah, sudah banyak perubahan di Seri Aman ni. Megah dengan tugu burung merpati yang menjadi simbol keamanan, banyak deretan-deretan kedai lama dan baharu yang menggalakkan lagi kegiatan ekonomi di Bandar Seri Aman ini. Walaupun banyak bangunan-bangunan baru yang dibina, masih terdapat pelbagai tempat lama yang dipelihara bagi mengekalkan nostalgia tempat tersebut. Kita mulakan perjalanan kita di Seri Aman ni. Kita pergi ke Kedai Lorong. Kedai Lorong ni terletak bersebelahan dengan Pasar Tamu. Jadi penduduk kampung biasanya akan berehat di sini. Ada kedai makan, kedai minum, selain daripada kedai-kedai runcit lah, untuk mereka bersantai sebelum ke Pasar Tamu. Menariknya, di Kedai Lorong ni, dulu tempat ni tak berbumbung, tapi sekarang dah berbumbung dan dia juga mengekalkan binaan lama tu, nampak masih terpelihara sehingga kini. Jadi sekarang ni, terus kita tinjau Pasar Tamu Seri Aman.
Kedai lorong ini terletak bersebelahan pasar tamu dan merupakan tempat persinggahan untuk makan, minum serta membeli barangan runcit. Pelbagai barangan dijual di sini seperti pakaian, beg, tali pinggang, aksesori dan macam-macam lagi. Kucing ini pun dijual ke? Haha, tak adalah. Kucing yang sihat ini milik salah seorang pengusaha kedai runcit di kedai lorong ini. Majoriti penduduk di Seri Aman ini berbangsa Iban, namun pergaulan akrab bersama bangsa-bangsa lain sudah menjadi norma masyarakat di sini. Suasana ini dapat dilihat di Pasar Tamu Seri Aman. Kelihatan penjual-penjual dari pelbagai latar menjual hasil tani mereka. Pelbagai sayur-sayuran dan buah-buahan segar boleh didapati di Pasar Tamu ini. Mereka yang inginkan hasil laut yang segar perlu datang awal kerana pada musim tertentu permintaan memang tinggi. Inilah dia suasana di Pasar Tamu ni. Biasalah macam-macam dijual dekat sini, sayur-sayuran, buah-buahan. Semuanya dijual oleh penduduk kampung lah, menjual hasil tanaman, hasil tangkapan diorang. Macam ni lah, ikan puyuh hidup dalam botol lagi. Nak beli? Satu botol pun murah je dia orang jual ni. Tengok apa ada kat sana pula. Pastinya tempat menarik seperti Seri Aman ini juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri kan? Mari kita selusuri sejarah Seri Aman di lokasi kita yang seterusnya. Akhirnya sampai di Muzium Warisan Seri Aman atau lebih dikenali dengan nama Kubu Elis. Memang letih berjalan. Tapi tengok ni, bangunan bersejarah yang ada di Seri Aman ni memang dah lama ada dah. Daripada zaman pemerintahan keluarga Brooke lagi. Yang saya tahu, nama Kubu Elis ni diambil sempena nama isteri kepada Charles Brooke, iaitu Reni Margaret Ellis. Dulu dia pusat pertahanan, pusat pentadbiran dan ada juga mahkamah dan penjara untuk menghukum penjenayah-penjenayah. Tapi sekarang ni dibangunkan untuk menjadi sebuah muzium warisan. Jadi kita tengok apa yang menarik ada di dalam. Jom. Cik Alex. Ya, saya. Hai. Saya Fazril dari sini kita tok. Oh, pada Muzium Warisan Seri Aman. Kita datang melawat tak? Ya. Silakan. Jom. Sejarah. Kubu Elis berbentuk segi empat dan diperbuat daripada kayu belian. Mula dibina pada tahun 1964, ia berperanan sebagai pusat pentadbiran, pusat pertahanan, mahkamah dan penjara. Turut beroperasi sebagai kubu pertahanan, ia dibina di atas anak bukit bagi mengawasi laluan dan perhubungan sama ada dari hulu atau hilir Sungai Batang Lupar. Kubu Elis merupakan antara tinggalan yang menggambarkan keadaan sistem pentadbiran monarki oleh kerajaan Brooke. Potret-potret keluarga Brooke seperti James, Charles dan Charles Viner Brooke turut dipamerkan di sini. Pada zaman itu juga, Kubu Elis berfungsi sebagai mahkamah di mana Charles Brooke mengendalikan kes membunuh dan mencuri, manakala kes-kes kecil dikendalikan oleh kaki tangan kerajaan. Yang Arif, saya tak bersalah Yang Arif. Saya tak bersalah. Oi, drama lebih ni. Baiklah. Inilah mahkamah lama ataupun dipanggil courthouse di Muzium Elis ni. Tempat saya berada ni, kandang tertuduh ataupun saksi-saksi yang dibicarakan. Inilah sekarang ni, sesiapa nak tengok macam mana mahkamah lama zaman Brooke dulu, datanglah ke Kubu Elis ni. Menarik, boleh nak selfie ke apa semua. Memang cantik tempat ni. Yang Arif, saya tak bersalah Yang Arif. Ampunkan saya Yang Arif. Selain mengekalkan seni bina asal, terdapat banyak tinggalan-tinggalan yang dipelihara dari zaman keluarga Brooke lagi. Senjata-senjata lama, meriam, kapak dan perabot
menjadi antara tarikan di sini. Encik Alex juga sempat menceritakan serba sedikit sejarah Sri Aman. Rupa-rupanya, nama Sri Aman diambil sempena peristiwa penyerahan diri anggota Parti Komunis pimpinan Bong Kicok sekitar tahun 1974. Deklarasi Sri Aman yang ditandatangani di rumah Sri Aman pada ketika itu menyaksikan titik tolak nama Simanggang ditukar kepada Sri Aman. Di bahagian bawah muzium ini pula terdapat perahu-perahu tradisional Melayu, Cina dan Iban yang mempunyai identiti tersendiri. Dah pun selesai kita di Kubu Elis ni ataupun Muzium Warisan Sri Aman. Memang best tempat ni. Penting tempat-tempat macam ni kita kena jaga sebab tinggalan sejarah ni untuk orang-orang generasi sekarang ni tahu bagaimana sejarah tempat Sri Aman ni dahulu kala. Ada banyak lagi tempat Sri Aman ni yang menarik sebenarnya. Nak tahu kita pergi mana lepas ni? Kita kena tunggulah. Tidak jauh dari Kubu Elis merupakan lokasi pesta benak iaitu Taman Panorama Benak. Ketika hari-hari biasa, taman ini masih menjadi tumpuan kerana pemandangan yang cantik dan seni binanya yang menarik. Taman panorama ini juga pernah diiktiraf di peringkat antarabangsa dengan penganugerahan Anugerah Art Asia for Architecture pada tahun 2013. Saya sekarang berada di Taman Panorama Benak, lokasi berlangsungnya Pesta Benak. Menariknya, fenomena benak ni hanya berlaku di 4 buah tempat di Sarawak. Selain daripada Batang Lupa, juga ada Batang Sadong, Batang Saribas dan Batang Samarahan. Tetapi di Batang Lupa, fenomenanya cukup menarik kerana air pasangnya besar dan nampak cantik daripada hujung menuju ke muara. Tapi kalau nak ke Pesta Benak, kena bersiap awal-awal kerana biasanya tempat penginapan dah pun penuh. Setiap kali pesta benak, kawasan ini akan dipenuhi pengunjung yang rata-rata sudah menempah tempat penginapan awal sebelum tiba di Sri Aman. Antara tempat yang sering menjadi tumpuan ialah Inap Desa Rumah Panjang Wilson Bana. Perjalanan dari Bandar Sri Aman ke Rumah Panjang Wilson Bana yang terletak di Po Ai ini mengambil masa kira-kira 40 minit. Hai, Tuan. Selamat pagi. Terima kasih. Ni dia. Homestay Wilson Bana. Dan ni tuan rumah ya? Saya. Tuan rumah Cik Wilson. Selamat datang. Jadi kita tinjau dulu apa yang menarik ada kat sini. Inilah dia Rumah Panjang Wilson Bana, sebuah rumah panjang yang turut menawarkan bilik-bilik penginapan. Tuan rumahnya, Encik Wilson Bana, ialah seorang pesara polis yang sentiasa bersedia melayani tetamu-tetamu yang datang dan turut teruja berkongsi asal-usul dan budaya masyarakat Iban di Sri Aman. Patutlah ramai yang pergi homestay Wilson Bana ni ya, Pakcik. Tengok dia memang rasa seperti rumah panjang tradisi yang zaman dulu-dulu punya masyarakat Iban ni memang masih ada dikekalkan binaan dia. Berapa lama dah rumah ni? Ini rumah panjang ni dibuat dalam tahun 1960. 60 lama dah. Seramai 31 pintu di sini. Untuk homestay berapa pintu? Homestay 10 pintu. Dan daripada homestay pula bermula daripada tahun bila? Dah tahun 2012. 2012. Mula homestay. Sambutan setakat ni? Dan Memang okey. memuaskan lah. Di bahagian luar rumah, pengunjung boleh melihat bagaimana masyarakat Iban di sini menjalani kerja-kerja seharian. Gubahan kraft tangan dan menjemur padi antara aktiviti yang biasa dilihat di sini. Sayur-sayuran seperti daun ubi pula ialah antara hasil tani yang mudah didapati di sini dan ahli keluarga dari lapisan usia yang berbeza sama-sama membantu dalam kegiatan harian. Tuai rumah juga membawa saya bersiar-siar dan melihat pemandangan yang cukup indah. Suasana di sawah dengan berlatarkan gunung ganang adalah sesuatu yang sukar kita dapati di kawasan bandar. Jadi, bila berpeluang menikmati pemandangan ini, sememangnya cukup mempesonakan. Pakcik, saya sampai-sampai tadi dah nampak dah ni tiang ni berdiri megah. Ya. Jadi tadi saya tertarik tengoklah. Ni sebenarnya dibuat untuk apa ni? Ini belian ini asal kayu dia. Memang belian. Ini kayu untuk belian. kayu belian. Ini untuk ingatan
1 bulan 6 tahun 1968. 1 bulan 6. Gawai. Saya Oh. gawai untuk meraihkan gawai. Ini tanda dia. Saya orang dapat ni dari kerjaan. Jadi pasal saya orang buat apa ni dia punya tiang untuk ingatan Sebagai peringatan lah. Masa hari gawai. Oh, ni saya rasa ke kampung ni kalau gawai memang meriah kan? Meriam. Nampak kalau saya sengih semacam happy je ni, tahulah aktiviti apa. Makan. Seri Aman ni memang banyak tempat makan yang menarik. Restoran-restoran, gerai-gerai penjaja memang banyak. Antara yang menarik ni Tandang Sari di Seri Aman. Inilah antara resipi-resipinya. Bersama saya adalah Cik Abdillah, pengurus Tandang Sari. Terima kasih bersama dengan sini kita tu hari ini sudilah menunjukkan antara menu-menu di Seri Aman ni. Di depan saya ni adalah ni apa nama ni? Nasi goreng Thai. Nasi goreng Thailand. Tak perlu pergi Thailand. Pergi Seri Aman je dah ada dah. Nasi goreng Thailand. Okey, sawadikap, kapung kap, makan kap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kap. Sedap makanan Thailand ni. Wah, banyak betul pilihan makanan di sini. Selain terkenal dengan roti Arab, nasi goreng Thailand dan nasi ayam penyet, lauk pauk yang menjadi sajian harian di sini juga cukup memuaskan selera. Air soda herbs yang terkenal di sini juga sukar didapati di tempat-tempat lain. Bak kata orang Sarawak, nang nyaman makan di situ. Seronok mengembara di Seri Aman ini. Banyak tempat kita dah pergi dan banyak juga ilmu yang kita perolehi. Esok saya nak pergi ke LA pula. Kat mana tempat tu? Kejap lagi saya beritahu. Sekarang saya berada di LA, Los Angeles. Bukan Los Angeles. Ni Lubuk Hantu. Masih lagi di Seri Aman. Kita teruskan perjalanan kita di Seri Aman hari ini di Pekan Lubuk Hantu. Ini kalau hujung minggu memang ramai. Ada pasar tamu, jual sayur-sayuran, buah-buahan. Dan saya difahamkan di sini ada kedai yang menjual pakaian tradisional, aksesori tradisional masyarakat Iban yang original punya, yang asli lama-lama dulu. Sini belah sana kot. Jom. Inilah menarik di Pekan Lubuk Hantu ni. Ada banyak kedai dan ada juga kedai yang menjual pakaian tradisi dan juga aksesori tradisional. Termasuk kedai ni, saya tengok ada banyak ni. Menarik untuk dijadikan cendera hati ataupun bawa buah tangan. Cari dia punya toke. Excuse me. Hello. Hi, you toke sini ke? Ya. Siapa nama kau? Di Muisen. Saya panggil Missy boleh? Boleh. Missy tu tengok banyak jual sini lah. Ni kedai ni dah lama sini ke? Kedai ni sudah lama sini ke? Sudah lama. Wah, dari dulu lah memang ada sampai sekarang lah. Memang ada. Family punya bisnes? Yes. Family business. Missy, saya tengok banyak ni tapi saya tidak tahu nama you boleh beritahu saya ke? Okey, kalau saya tahu. Boleh. Macam ni apa namanya? Ini Puak Kumbu kan? Saya tahu. Lama. Salah satu contoh dia. Ini perisai kan? Ya. Saya Ini diam cantik satu. Itu cantik lagi. Nampak? Ada macam ini lelaki punya ke perempuan? Yang ini. Lelaki punya. Orang dia pakai. Suka je datang cuba semua kan. Inilah masyarakat Iban, dia kaya dengan budaya, tradisi, termasuklah pakaian ni. Ni panggil apa topi ni? Topi lanjang. Tahu dia saya ngam-ngam pula topi. Topi lanjang. Topi lanjang. Kena tak? Puak Kumbu merupakan kain kapas sulaman tangan yang bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah mempunyai ramai pengumpul dari serata dunia. Walaupun kini mempunyai alat tenunan moden, Puak Kumbu tenunan tangan dikatakan mempunyai nilai yang tinggi dengan rekaan motif asli dan ketelitian tenunan yang lebih kompleks. Dari Lubuk Hantu, saya bergerak pula ke Empangan Batang Air, sebuah empangan yang menjana tenaga hidro ke sistem grid negeri. Empangan ini merupakan empangan pertama di Sarawak dan mula beroperasi pada tahun 1985.
Berhampiran kawasan Lubuk Antui ini terdapat sebuah kawasan dipanggil Empangan Hidro Batang Air. Kalau kita dapat tengok dekat sana tu, inilah stesen jana kuasa hidro yang membekalkan tenaga elektrik kepada kampung-kampung yang berdekatan. Jadi di sini tak boleh berenang, tak boleh tangkap ikan, tapi nak tengok pemandangan memang cantik. Tengok sekitar ni. Ada gunung ganang, nak ambil gambar bolehlah dengan sungai. Dekat sebelah sana juga sebenarnya ada sebuah resort. Sesiapa yang nak lari sikit daripada hinga-binga bandar tu, nak rasa suasana nature, nature lover kata, boleh, tapi kena naik bot lah. Ini saya tak berkesempatan untuk pergi, tapi nanti siapa nak pergi tu bolehlah. Tengok pemandangan ni, memang cantik, ambil gambar ke, singgah-singgah, tengok sendiri bagaimana keadaan di Empangan Batang Air ni. Jadi saya nak menikmati pemandangan dulu. Kita ambil gambar, selfie. Dengan kemampuan 4 turbin yang mengeluarkan 27 megawatt tenaga setiap satu, Empangan Batang Air turut menggalakkan aktiviti eko pelancongan di kawasan berdekatan seperti Batang Air Longhouse Resort dan penternakan ikan. Semoga anda terhibur dengan paparan kita minggu ini dalam Sine Kita Tok di Sri Aman. Jadi kalau nak rasa pengalaman pergi pesta pun nak makan makanan sedap-sedap, rasa ikan terubuk, pergi tempat-tempat menarik di Sri Aman ni, datanglah sini. Jangan malu-malu, jangan segan. Tapi dan sebenarnya juga kita berada di episod terakhir musim yang pertama Sine Kita Tok. Terima kasih warga setempat, penduduk kampung dan anda setia menonton Sine Kita Tok. Siapa tahu kita akan jumpa lagi di musim yang seterusnya. Sehingga itu, Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi. Bye.